Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam perpaduan. Selamat menyambut bulan Hari Kebangsaan kepada tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, para pendengar. Bersama dengan saya, Nur Saiful Irwansyah, selaku penolong pengarah di Kluster Kenegaraan, Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan, Kementerian Belia dan Sukan. Pagi ini kita bertemu untuk kali yang ketiga. Kali ini kita akan bersama-sama dalam sesi advokasi untuk membincangkan tajuk sosialisasi politik ke arah pembentukan bangsa Malaysia. Jadi saya nak jemput rakan-rakan yang lain untuk bersama-sama dan juga membincangkan berkenaan dengan sosialisasi politik ke arah pembentukan bangsa Malaysia dalam konteks belia. Jadi saya bawakan tuan-tuan dan puan-puan pendengar sekalian, panel pakar kita daripada Universiti Malaysia Sabah. Jadi pada jam 10 nanti saya akan menjemput beliau untuk bersama-sama memeriahkan perbincangan ini. Jadi saya nak jemput pada rakan-rakan sekalian, para pendengar untuk klik, share, like dan komen sikit daripada mana, agensi mana, kalau golongan belia mungkin daripada berkenalkan diri daripada mahasiswa universiti mana, kalau lepasan sekolah mana-mana, kalau daripada alumni Malaysia Future Leader School boleh komen dekat komen chat tu supaya kita boleh tengok. Okay. Tapi sebelum pukul 10 tu saya nak beri sedikit consolation kepada tuan-tuan, kepada mendengar. Saya ada 1-2 soalan kepada you all semua. Hadiah yang saya nak bagi ni, yang kami nak berikan ni adalah sebuah buku 15 Elemen Patriotisme Malaysia. Yang ni saya nak bagi kepada 15 pendengar dan juga penonton di luar sana yang bertuah. Kita akan PM tepi siapa yang bertuah dengan jawapan yang betul. Sepanjang perbincangan selama sejam ni, so you all semua boleh contribute, bagi komen dan sebagainya supaya kita nak menjayakan sesi advokasi ni. Kalau sebelum-sebelum ni kami ada bicara eksklusif, macam wacana dan sebagainya, tapi untuk kali ni adalah dipanggil sesi advokasi. Bila sesi advokasi ni sebuah sesi yang memberi kefahaman mendalam, perbincangan yang lebih mendalam berkaitan dengan satu-satu perkara. So daripada kluster kenegaraan, kami bawakan sesi advokasi sosialisasi politik ke arah pembentukan bangsa Malaysia. Jadi terima kasih kepada Encik Jasmi. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Azwan Jusoh daripada Kem Wawasan Negara Ulu Kenas. Waalaikumsalam Azwan Jusoh. Jadi sekarang ni kita ada 14 viewer. Boleh komen sikit sebab lepas ni saya nak tanya satu soalan untuk trigger, sebab hadiah dia sangat menarik. Buku bertajuk 15 Elemen Patriotisme Malaysia. Dalam ni merangkumi dalam konteks pengenalan berkaitan dengan Malaysia, cabaran-cabaran yang kita hadapi, dan semua tu lebih kepada introducing about Malaysian people and our country. Siti Sabariah, Assalamualaikum. Siti Sabariah di Pejabat Belia dan Sukan Daerah Temerloh Pahang. Orang Temerloh Pahang, orang Ikan Patin. Bandar Ikan Patin. Terima kasih. Okey, saya ada satu soalan. Kalau saya nak highlight sini, saya nak cuba boleh tak highlightkan. Kepada Datuk Roslan Yusof, terima kasih. Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan Institut Kepimpinan, Institut Pembangunan dan Kepimpinan, Kecemerlangan Kepimpinan, Kementerian Belia dan Sukan. Terima kasih, bergetah sikit bila Datuk masuk. Satu soalan daripada soalan. Soalan yang pertama, sebelum kita masuk jam 10, kita nak jemput kita punya panel. Ada soalan. Jadi dalam bulan kemerdekaan ini, soalan saya adalah, okay, boleh kongsi. Siapa dapat jawapan, boleh share dekat komen, and then kita bincangkan. Orang yang jawab betul yang pertama, itu kita akan bagi hadiah kita, iaitu sebuah buku 15 Elemen Patriotisme Malaysia. Buku ni sangat menarik dan buku ni susah dapat dekat pasaran, memang susah. Okey.
for those yang nak mengenali Malaysia lebih mendalam dalam konteks pemerintahan, politik dan sebagainya, boleh. Soalan saya yang pertama, okay. Apakah corak pemerintahan negara Malaysia? Okey. Apakah corak pemerintahan negara Malaysia? So boleh tulis jawapan, siapa yang ada jawapan boleh tulis kat tepi tu kat komen. Assalamualaikum, saya Erni Nur Hasniza daripada Kementerian Belia dan Sukan. Waalaikumsalam puan, apa khabar? Okey, boleh share dengan kawan-kawan. Share, tekan butang share dekat Facebook tuan-tuan. And then supaya rakan-rakan lain boleh kongsi selama sejam ni. Sebab kita ada, hari ni hari Jumaat, 11 September, kita ada masa yang sangat singkat hari ini untuk kita bincangkan dalam sesi advokasi, sosialisasi politik ke arah pembentukan bangsa Malaysia. Okay, kita ada siapa dalil? Okay, ada dah jawapan, tapi jawapan tu kita tak. Okay, daripada terima kasih Kak Karut Cinis, terbaik sebab kita ada pendengar yang baik. Selvirina Ellis, jawapannya demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan. Okey, seterusnya kita ada jawapan lain tak? Niahania. Assalamualaikum, salam daripada Kem Wasan Negara Luar Jauh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya nampak cerah sikit lah sebab ada floodlight kat depan. Kalau tak saya nampak gelap. Okey, saya nak lagi jawapan daripada penonton-penonton sekalian. Apakah corak pemerintahan negara Malaysia? Bukan negara lain, negara Malaysia. So jawapan daripada setakat ni, jawapan daripada Silverina Alice, demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan. So ada jawapan lain tak? Okay, salam kepada yang baru menonton, selamat sejahtera, salam perpaduan, salam kemerdekaan, salam Jumaat. Hari ini 11 September 23 Muharram. Hari ini kita akan membincangkan satu topik yang baru, iaitu sosialisasi politik ke arah pembentukan bangsa Malaysia. So lepas tuan-tuan, dalam kalangan tuan-tuan mungkin yang baru dengar apa istilah ni, sosialisasi politik. Tapi tak apa, kita akan bincangkan lebih lanjut dengan panel pakar kita. Kita bawa panel pakar kita iaitu Dr. Zaini Osman daripada Universiti Malaysia Sabah. So ini beliau adalah panel pakar dan dia banyak bagi ulasan di media-media arus perdana berkaitan dengan sistem politik Malaysia. Dan inilah yang kita nak tampilkan sebab hari ini pengundi muda terutamanya adalah pengundi yang paling ramai dalam kita menghadapi pilihan raya. Mana-mana pilihan raya kita tengok sudah ada gelombang pengundi-pengundi muda. Jadi kita nak bincangkan dalam konteks pengundi muda. So, Rohaya Ketupat Kasih, sedap nama dia. Demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan. Okey, kita sudah ada dua jawapan yang sama. Kita nak cari jawapan yang tepat. Saya tak kata jawapan tuan-tuan yang daripada Silverina ni salah, tapi kita akan tengok jawapan-jawapan yang lain. Cuma kesalahan ayat, kesalahan huruf tu biasalah. Okey. So boleh share, tekan share dekat Facebook tuan-tuan, tekan butang share seramai mungkin. Dalam masa sejam ni kita akan bersiaran secara langsung membincangkan sosialisasi politik ke arah pembentukan bangsa Malaysia dalam sesi advokasi dikelolakan oleh Kluster Kenegaraan, Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan, Kementerian Belia dan Sukan. So ada antara tuan-tuan yang bertanya, apa itu ILID, Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan? Baik, ILID adalah sebuah agensi di bawah Kementerian Belia dan Sukan yang membangunkan dan memberi latihan kepimpinan, kecemerlangan. Fokus kami, kalau tuan-tuan biasa dengar Malaysia Future Leader School, itu adalah produk utama kami. Selain daripada itu juga ada kluster-kluster lain, ada kluster Kejaya, yang memberi pendedahan dan juga latihan belia dalam memasuki alam pekerjaan. Kita ada kluster Modal Insan yang menyediakan latihan berkaitan dengan kesukarelawanan, kerja belia,
dan banyak lagi bidang-bidang latihan yang diterokai oleh kami. Dan kita ada kluster kenegaraan yang mana yang kita sedang buat sekarang ni adalah untuk memberi kefahaman dan juga pendedahan kepada belia di luar sana, itu konsep bernegara, konsep patriotisme, kenegaraan dan sebagainya. Melalui online di atas talian, melalui kursus, seminar dan sebagainya. Jadi, tuan-tuan boleh ambil kesempatan ini kalau ada di luar sana agensi-agensi lain yang sudi bekerjasama dan juga ingin memerlukan kepakaran kami dalam konteks latihan belia, ya, ini adalah tempat yang sesuai, iaitu Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan. Boleh berhubung, mungkin kita ada bahagian dasar, kita ada unit komunikasi korporat yang boleh membantu tuan-tuan di luar sana. Boleh emailkan pada laman web kami, boleh cek alamat email pada laman web kami yang disediakan. Tuan-tuan boleh tengok dekat Facebook kami, ikut kami di Instagram, dan kita juga ada iLead TV. iLead TV yang memberikan pendedahan dan juga koleksi video-video program wacana secara eksklusif yang sebelum-sebelum ini. Tuan-tuan boleh rujuk sekiranya ada yang nak rujuk berkaitan dengan tajuk-tajuk yang kami sediakan. Baik, Azwan Yusof, Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran Raja Berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong sebagai Ketua Negara. Oh, terima kasih Azwan Yusof. Panjang lebar jawapan dia. Okey, soalan saya adalah apakah corak pemerintahan negara Malaysia? Baik, jadi saya nak umumkanlah. Boleh lah. Untuk soalan pertama ni, saya nak umumkan siapa yang menang. Saya nak carikan. Okey, siapa yang menang? Terima kasih kepada orang yang bagi jawapan ni. Yang pertama adalah, nanti kita akan PM tepi. Yang pertama daripada jawapan daripada Silverina Alice. Demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan. Tepat dah tu. Cuma Silverina Alice dia tak perkenalkan daripada mana. Saya tak tahulah. Okey, yang kedua, jawapan yang kedua daripada Rohaya Ketupat Kasih. Sedap nama dia tu. Harap betullah bukan nama kat dalam kad penalan dia. Demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan. Terima kasih kepada Rohaya. Ni nak cari balik Ketupat Kasih ni payah ni. Kalau jumpa pun waktu raya je. Okey, itu jawapan dia. Nanti saya akan PM tepi tuan-tuan. Kepada Azwan Yusof, jawapan tuan pun betul. Cuma panjang now lah. Maaf tu keluar pula dialek orang Melaka. Panjang sangat. Okey, demokrasi berparlimen. Betul dah betul dah tu. Ulasan dia tu. Jawapan ni, jawapan peperiksaan tu. Okey, kepada yang lain boleh kongsi, share. Belia di luar sana, kita ada gabungan Belia Malaysia, kita ada Majlis Belia Malaysia MBM, kita ada 4B, ramai lagi. Kita ada mahasiswa universiti, boleh share. Kita juga ada tenaga pengajar, pensyarah-pensyarah, boleh share kan sebelum kita nak invite. Daripada Universiti Malaysia Sabah, ada tak mahasiswa daripada UMS? Sebab kita bawa panel daripada Universiti Malaysia Sabah, Dr. Zaini Osman. Baik. Orang Sabah, orang Sarawak, ada tak dalam ni? Boleh share sikit? Daripada Nata Jasin. Okey, terima kasih Cik Nata Jasin. Tahniah kepada anda semua. Boleh share? Tekan klik share. Sebab hari ini kita bincang mengenai dengan sosialisasi politik ke arah pembentukan bangsa Malaysia. Kita fokus kepada belia. Perbincangan kali ini, pagi ini fokus kepada belia Malaysia. Okey. So teruskan. Okey, soalan. Nak teruskan soalan lagi? Terima kasih Amalina daripada Pejabat Belia Sukan Daerah Bera. Orang Pahang juga. Tadi daripada Temeloh ni dia orang Pahang pula Bera. Okey, Bera dengan Pahang, Bera dengan Temeloh sebelah-sebelah tu. Okey, berkongsi sungai yang sama. Okey, nak teruskan soalan? Kita ada soalan seterusnya. Baik, untuk soalan yang tepat, kita akan bagi sagu hati, iaitu sebuah buku 15 Elemen Patriotisme Malaysia. Okey, buku ini kita akan postkan pada tuan-tuan yang berjaya. Soalan yang kedua. Okey, kita nak teruskan dengan soalan yang kedua sebelum kita nak invite panel kita. Okey, soalan yang kedua.
Senaraikan, senaraikan, macam periksa dah. Okey. Senaraikan negeri-negeri selat. Okey, senaraikan negeri-negeri selat semasa pendudukan British di tanah Melayu. Senaraikan negeri-negeri selat semasa penjajahan British di tanah Melayu. Ida Abu Bakar, Assalamualaikum dari PBSD Pekala Hulu, Perak. Terima kasih orang Perak, orang Pekala Hulu. Okey, boleh share, tekan klik. Basri bin Alang daripada PBSD, pejabat belia sukan daerah Mualim Perak. Ramai orang pejabat sukan ni, pejabat belia dan sukan. Selamat salam hari Jumaat 11 September. Hari ni 11 September, hari yang unik. Kita ingat 11 September tahun 2001, kalau yang mana boleh ingat adalah tragedi pagi ni, waktu macam ni berlaku serangan World Trade Center pada hari tersebut pada tahun 2001. Serangan September yang mengorbankan berpuluh ribu nyawa dan meranapkan menara berkembar Trade Center. Itu di Amerika Syarikat lah. Kat Malaysia tak jadi apa waktu tu. Okey, boleh teruskan lagi? Okey, share lagi apa jawapan saya tadi. Senaraikan negeri-negeri selat semasa penjajahan British di tanah Melayu. Mastura Johar. Mastura Johar jawab negeri selat, Melaka, Singapura dan Pulau Pinang. Okey, lagi. Kita ada negeri selat, negeri Melayu bersekutu, negeri Melayu tidak bersekutu. Kita ada Sabah tu, kita ada Borneo Utara iaitu Sarawak, kemudian kita ada Sabah. Okey, waktu tu tak panggil lah Sabah, dia panggil Borneo Utara. Itu di bawah ni lah. Syarikat India Timur. Baik. Ada jawapan lain? Sebelum saya nak invite kita punya panel. Okey, Diana Dali. Pulau Pinang, Melaka, Singapura. Khairul Ashraf. Melaka, Pulau Pinang, Singapura. 3 jawapan. Nia Haina. Okey, Nia Haina daripada Kem Wawasan Negara Alur Gajah. Tak nampak muka dia, nampak bunga je. Pulau Pinang, Melaka, Singapura, 3. Okey, saya tunggu lagi. Ada lagi jawapan lain? Soalannya, senaraikan negeri-negeri selat semasa pendudukan British atau penjajahan British di tanah Melayu. Dari Ailit, Ulu Kenas, Pulau Pinang. Dari Ailit, Ulu Kenas, Pulau Pinang, Melaka. Ulu Kenas. Hafiz Jais daripada Ulu Kenas, Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Okey. Ada lagi jawapan lain tak? Ada tak? Sebab kalau saya belajar dulu, kalau kita belajar kat sekolah 3. Tapi dalam sejarah dia ada 4. Yang keempat tu, yang biasa orang tahu 3 kan? Kita ada yang keempat. Yang keempat tu lah ramai orang tak tahu. Pada awal negeri-negeri silat dulu ada 4. Dah, cari buku dah. Boleh Google, tuan-tuan boleh Google. Sebab dalam buku ni tak ada pun, dalam buku 15 tapi dalam sejarah-sejarah lama memang ada. Okey. Okey, sebelum tu dalam tuan-tuan nak cari jawapan tu, saya nak perkenalkan dulu siapa kita punya panel pakar kita, iaitu yang berusaha Dr. Zaini bin Othman, iaitu pensyarah kanan politik dan hubungan antarabangsa Universiti Malaysia Sabah. Sekarang bertugas sebagai pengarah Pusat Kajian Keselamatan Strategik dan Pengajian Keselamatan Universiti Malaysia Sabah. Orang yang secara langsung terlibat dalam konteks dalam memberi pandangan beliau berkaitan dengan Eskom di Sabah. Jadi beliau bukan orang Sabah, tapi kalau tengok Iras ni memang nampak orang Sabah. Tapi dilahirkan di Kelantan, Okey, orang Pantai Timur. Saya tak tahu, tapi bukan orang Pantai Timur, dilahir je kat Kelantan. Kelantan belah mana tu saya tak tahu, nanti kita boleh tanyakan.
Tapi dibesarkan, bersekolah, semua dekat Perak. Ada orang Perak juga. Tapi tak apalah. Okey, daripada Sabah. Okey, petugas di kawasan negara Penas. Patin Temeloh, muka pengacara ni macam arwah Pak Yus. Alamak, dah ke situ pula. Okey, tak apa. Yang penting tuan-tuan, yang penting komen yang murni-murni je. Komen tuan-tuan tu komen yang murni-murni. Jangan ada unsur-unsur nak mengkhianati ataupun kita nombor baharu ni. Tuan-tuan elakkanlah cakap benda yang boleh mendatangkan perselisihan dalam laman web, dalam laman sosial kita ni. Okey, dalam masa yang sama saya juga bersimpati, kita nak ambil peluang ini bersimpati kepada rakan-rakan kita rakyat Malaysia dekat Quarter Star yang sekarang sedang menjalani PKPD sehingga 25 September. Okey, PKPD. So kawalan pergerakan diperketatkan. Tak apalah, bertabahlah untuk 2 minggu ni. Semua ini adalah untuk kebaikan. Dan yang lain-lain, kita masih lagi dalam PKPP. Jadi tolong ambil perhatian, jarakkan diri anda, jaga kesihatan, sentiasa memakai pelitup muka. Sebab semua ini sangat penting untuk memastikan negara kita stabil dan juga jauh daripada ancaman COVID-19. Okey, daripada Zaid Hamidi Yassin, jawapan saya sebagai sahabat abang pengacara. Dinding, Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Salam dari Kedutaan Myanmar. Okey, sebelum saya nak jemput kita punya panel pakar kita, jawapan sebenar saya teruskan. Jawapan dia adalah, itu jawapan yang diberikan oleh saudara Zahid Hamidi Yassin. Zahid Hamidi Yassin. Saya ingat Presiden UMNO tadi. Saya sekali nampak Zahid Hamidi. Saya risau juga pun nama orang lain. Zahid Hamidi Yassin jawab dinding, daerah dinding iaitu merangkumi Lumut Tepangko, Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Itulah jawapan 4 yang tepat. Soalan saya tadi, senaraikan negeri-negeri Selat semasa zaman penjajahan British di Tanah Melayu. Pada awalnya memang ada 4 negeri yang dikuasai sebab diambil daripada Belanda. Okey, dinding, Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Terima kasih. So, seterusnya saya nak jemput tuan-tuan kepada panel pakar kita. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bersama dengan Dr. Zaini Osman, pensyarah kanan, politik dan hubungan antarabangsa Universiti Malaysia Sabah. Kita hari ini membincang, dalam sesi advokasi ini membincangkan tajuk iaitu sosialisasi politik ke arah pembentukan bangsa Malaysia. Doktor, kita teruskan dengan soalan yang pertama. Dalam masa yang sama, pendengar-pendengar di luar sana boleh bagi komen dan juga soalan-soalan dan saya akan pick up soalan-soalan tuan-tuan, soalan-soalan tambahan untuk panel pakar kita jawab. Dan Doktor, soalan saya yang pertama, boleh Doktor terangkan sikit berkaitan dengan sosialisasi politik dalam konteks budaya Malaysia ni. Dan terangkan bagaimana pembentukan budaya berlaku dalam sejarah kita, dalam konteks Malaysia. Dan kita nak kaitkan sosialisasi politik sebab ini satu benda yang baru. Kalau di jiran kita Indonesia, dia dah bincangkan sosialisasi ni, dasar-dasar sosialisasi ni dah lama dah. Cuma hari ini apabila mantan Menteri Belia dan Sukan iaitu YB Syed Saddiq mengetengahkan satu istilah sosialisasi politik ni, dia jadi satu jargon pada belia lah. Jadi hari ini saya nak minta Doktor untuk sedikit sebanyak terangkan pembentukan budaya ni dan kaitannya dengan sosialisasi politik ke arah pembentukan bangsa Malaysia. Silakan Doktor. Baik, terima kasih Saudara Irwan selaku moderator lah kepada program ini. Saya ucapkan tahniah kerana saya percaya program ini boleh bertindak sebagai satu platform ataupun space ataupun ruang kepada masyarakat Malaysia, khususnya anak-anak muda ataupun orang muda untuk turut berpartisipasi ataupun turut menyertai, memberi pandangan, memberi
perspektif mereka tentang apa saja, tentang persoalan sosial, tentang persoalan ekonomi ataupun yang sedang sangat diperkatakan sekarang lah tentang persoalan politik. Jadi balik kepada soalan saudara tadi, iaitu tentang budaya, bagaimana budaya itu dibentuk. Budaya ini secara ringkasnya dia merujuk kepada cara hidup ataupun bagaimana sesebuah masyarakat ataupun individu ataupun organisasi itu mengamalkan nilai-nilai ataupun norma-norma yang terkait dengan sistem kehidupan mereka ataupun yang terkait dengan lingkungan ataupun persekitaran sosial mereka. Contohnya, kalau saudara Irwan, kalau dia asal orang Perak misalnya, sudah tentulah bila disebut orang Perak ni dia ada budaya-budaya tertentu, dan budaya-budaya itu ataupun norma-norma ataupun nilai-nilai cara orang Perak itu dia diperturunkan asas yang paling unit yang paling asas yang membentuk budi ataupun daya pemikiran ataupun tingkah laku kita ni sudah tentulah ayah kita ataupun mak ayah kita ataupun ibu bapa kita. Jadi berbalik kepada persoalan itu, apabila mereka ni menganjurkan, misalnya ibu ayah kita menganjurkan nilai-nilai tertentu bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita, sudah tentulah dia akan menjadi satu trait ataupun satu tata cara yang akhirnya akan dirujuk sebagai ini orang Perak, ataupun ini orang Kelantan misalnya, ataupun ini orang Kedah misalnya. Jadi itulah asas dia. Asas yang paling minimal itu dia merujuk kepada bagaimana norma ataupun nilai-nilai tertentu itu diterapkan kepada kita sebagai individu. Misalnya contohnya agama, bahasa ataupun adat istiadat. Ini merupakan asas-asas kepada bagaimana sesuatu budaya itu dibentuk dalam konteks individu ataupun dalam konteks masyarakat ataupun dalam konteks bernegara itu sendiri. So, boleh juga Doktor kaitkan dengan satu istilah yang baru pula, sosialisasi politik dalam konteks belia Malaysia? Sosialisasi politik ni bukanlah istilah baru. Ni benda dah lama. Cuma kita tidak pernah angkat dia sebagai satu aspek untuk kita bicarakan. Sosialisasi politik ni merujuk kepada satu proses internalisasi seseorang terhadap ideologi tertentu ataupun terhadap sistem bernegara, sistem bermasyarakat tertentu dalam konteks mereka sebagai individu kepada masyarakat itu. Contohnya, kalau kita sebagai individu pada masyarakat demokrasi, maka apakah nilai-nilai demokrasi itu? Dan bagaimana kita embrace, bagaimana kita mengamalkan nilai-nilai itu. Ini satu proses. Misalnya kalau kita negara yang mengamalkan sistem beraja umpamanya, apakah nilai-nilai itu? Jadi dia merupakan sosialisasi politik itu merujuk kepada satu proses internalisasi bagaimana kita sebagai anggota masyarakat itu mendakap ataupun memeluk ataupun mempraktikkan nilai-nilai yang berkait dengan ideologi, nilai-nilai yang terkait dengan persoalan pengurusan negara dan juga nilai-nilai yang terkait dengan persoalan kita individu sebagai ahli ataupun juga peserta kepada sistem politik itu. Itu merujuk pada proses sosialisasi politik. Dan bagaimana kita mensosialisasikan diri kita itu, dia bergantung pada banyak faktor yang mungkin kita boleh bincang selepas inilah. Baik Doktor, terima kasih di atas pengenalan tu Doktor. Baik, soalan saya yang seterusnya, Doktor. Okey, soalan saya yang seterusnya, bagaimana konsep penerimaan rakyat Malaysia yang berbilang ni terhadap budaya asal Malaysia, iaitu Persekutuan Tanah Melayu, Sabah Sarawak, apakah langkah-langkah seperti asimilasi, akomodasi, doktrinisasi ataupun integrasi ini dapat menjayakan sosialisasi politik yang sebenar untuk Malaysia? Baik, kalau kita sebut budaya politik Malaysia ni, dia ada dua wajah yang wujud serentak. Pertamanya adalah budaya politik demokrasi
dan kemudian adalah budaya politik tradisional. Ini akan kita jelaskan dengan lebih terperinci selepas inilah. Baik, budaya politik demokrasi bukannya budaya kita. Dia merupakan satu budaya ataupun satu nilai berpolitik ataupun bermasyarakat ataupun norma bernegara yang sebenarnya diperkenalkan kepada kita. Oleh siapa? Oleh pihak penjajah, oleh kolonial kita. Siapa dia kolonial kita? Iaitu pihak British dalam konteks ini. Tetapi sebelum kehadiran kolonial, kita juga mempunyai budaya kita sendiri. Kita ada norma ataupun nilai-nilai sendiri yang kita amalkan sebelum kehadiran mereka ni dalam konteks berekonomi, dalam konteks bermasyarakat, dalam konteks berpolitik ataupun mengurus kita sendiri. Iaitu yang kita kenali sebagai budaya feudal ataupun masyarakat yang lebih bersifat parokial, masyarakat yang lebih bersifat sangat berstruktur, yang akur kepada konteks-konteks tertentu. Jadi dalam konteks ini, kehadiran nilai demokrasi dan juga nilai feudal ini akhirnya bersulam satu dan akhirnya bercampur aduk dengan apa yang ada dalam konteks ini. So dalam keadaan itu, dengan perkembangan pemodenan, dengan perkembangan globalisasi dan sebagainya, nilai-nilai ini akhirnya nampaknya sedang bertentangan antara satu sama lain. Sama ada kita nak embrace, sama ada kita nak secara terfokus assimilate kepada nilai demokrasi, ataupun pada masa yang sama adakah kita nak mengekalkan ciri-ciri kita. Itu yang timbulnya istilah identiti Melayu, identiti Cina, warisan India, warisan Kadazan, warisan Iban, orang Kelantan dengan budunya, orang Melaka dengan cencaluknya, orang Perak dengan segala dia punya warisan dan sebagainya. Jadi ini dia bertentangan, akhirnya berkonflik dengan nilai-nilai demokrasi yang membawa fahaman seperti liberalism, individualism, hak bersuara, hak sama rata, walaupun hak sama rata itu ada kontroversi. Jadi hal ini akhirnya menimbulkan apa yang disebut sebagai kekeliruan ataupun krisis identiti ataupun krisis budaya. Yang mana satu, ke arah mana sebenarnya kita ni nak menuju? Adakah kita nak mengamalkan demokrasi sebagai satu matlamat unggul negara kita, ataupun sebenarnya budaya demokrasi itu hanyalah sebagai satu alat untuk kita mengurus dan memperkukuhkan masyarakat kita yang sebenarnya sudah ada budaya yang tersendiri. Jadi itu keadaan apa yang disebut sebagai budaya Malaysia. Jadi dalam konteks ini saya lihat budaya Malaysia itu nampaknya dalam keadaan masih lagi in search of its own identity. Dengan izin dalam bahasa Inggeris, kita masih lagi mencari-cari apakah budaya kita, apakah image kita. Kalau kita nak pecah lagi dengan masyarakat kita yang pelbagai latar budaya ni. Kalau di Sabah ni ada more than 30 suku kaum ataupun suku etnik dengan pelbagai dialeknya, dengan pelbagai warisannya, dengan pelbagai nilainya, dengan pelbagai bentuk world view-nya. Dan ini yang akhirnya berkonflik pula dengan nilai-nilai yang moden yang dikatakan sebagai demokrasi, apa yang dikatakan sebagai separation of power, apa yang dikatakan sebagai political parties. Jadi ini nampaknya saya lihat akhirnya menjadikan kita sebagai negara yang masih lagi tercari-cari identiti dia. Terima kasih Doktor atas pandangan tu. Doktor, soalan tambahan daripada saya. Dalam konteks politik kita ini di Malaysia, kita mengamalkan corak pemerintahan demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan. Di mana kedudukan raja itu sendiri, kedaulatan raja-raja itu berada di tempat paling tinggi, dan demokrasi kita adalah demokrasi berparlimen melalui pilihan raya. Dan kita tahu Sabah akan menghadapi pilihan raya hujung bulan ini. Soalan saya seterusnya Doktor, dasar pandang ke timur, dasar anti komunis, dasar berkecuali yang dipraktikkan oleh kerajaan selama ini, apakah rasional dia terhadap sosialisasi politik? Sebab kita sudah, macam doktor sebut tadi, kita mencari identiti. Tetapi kita sudah ada base kita, base ground yang sudah kita jelas, demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan. Tapi dalam konteks kita nak mengelak daripada konflik dalam kalangan belia sekarang ni, kita nak sosialisasikan mereka, kefahaman mereka, mencari untuk dia mendalami dan juga memahami dalam pemerintah politik kita sebenar, iaitu demokrasi berparlimen.
Macam mana pandangan doktor pula terhadap dasar tu? Baik, untuk kita menjemputlah golongan belia untuk lebih bersosialisasi dalam proses politik ataupun berpartisipasi dalam proses politik di negara kita. Pertama sekali, sebelum kita bersosialisasi, untuk membina budaya bagaimana kita bersosialisasi itu, kita harus pada peringkat yang paling asas dan paling penting adalah pemantapan literasi politik kita ataupun pengetahuan tentang politik kita. Pengetahuan politik itu sangat penting. Contohnya, apakah misalnya kalau kita tanya perkara yang asas, apakah yang difahamkan dengan demokrasi? Apakah yang difahamkan dengan demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan? Apakah yang difahamkan dengan persoalan pilihan raya umpamanya? Apakah yang anda faham dengan persoalan pemisahan kuasa umpamanya? Apakah yang anda fahamkan dengan konsep raja berperlembagaan umpamanya? Jadi sebelum belia ataupun bukan saja golongan belia, sesiapa saja, sama ada ahli politik, aktor politik, pemimpin, sehinggalah ke strata masyarakat yang paling bawah, mereka harus dipahamkan, mereka harus diangkat dari sudut pengetahuan mereka itu dulu. Kalau mereka tidak punya pengetahuan, akhirnya mereka tidak mempunyai satu trait ataupun satu lorong yang jelas tentang apa sebenarnya politik, apa sebenarnya pilihan raya, apa sebenarnya parti politik umpamanya. Jadi berbalik pada soalan saudara Irwan tadi, yang paling penting di peringkat yang paling asas ini adalah persoalan literasi politik. Itu persoalan pengetahuan politik, ilmu politik itu penting. Dalam konteks ini tentang persoalan demokrasi berparlimen, raja perlembagaan dalam konteks negara kita. Kalau kita tidak mempunyai pengetahuan yang jelas tentang ini, akhirnya kita akan terjerumus kepada satu budaya ataupun nilai di mana kita tidak mampu untuk melahirkan satu bentuk nilai ataupun budaya yang matang dalam konteks kita berpolitik, dalam konteks kita turut serta dalam proses politik kita. Jadi asas yang paling penting merujuk pada soalan saudara tadi adalah tentang persoalan pengetahuan politik ataupun literasi politik itu sendiri. Kalau begitu doktor, kita nak ambil masa yang ada ni untuk kita nak jelaskan, boleh doktor jelaskan kepada belia di luar sana bahawa sistem yang kita gunakan ini adalah sistem yang sesuai dengan budaya kita, dan kerana di luar sana, ramai belia-belia di luar sana, dia terpengaruh dengan idealis, dengan sosialis, dengan satu aliran luar yang mereka terpengaruh melalui media sosial. Akhirnya mereka kata itu adalah satu benda yang sangat sesuai, serasi dengan mereka. Saya sebutkan ini, saya minta doktor terangkan kerana hari ini gelombang belia untuk mewujudkan satu utopia negara sendiri, sistem yang mencipta negara, sistem mereka sendiri. Kerana mereka kali ini akan menjadi suatu kategori pengundi terbesar dalam memilih kerajaan. Dan kita bimbang kalau mereka tak ada kefahaman yang jelas bagaimana negara kita berfungsi, sistem kita berfungsi. Sebab pada mereka doktor, mereka melihat bahawa politik itu adalah parti, politik itu adalah wang, politik itu adalah rasuah. Bagaimana kita nak tukar naratif itu kepada cerita yang sebenar? Baik, kita tidak mampu dalam keadaan perkembangan terkini, misalnya knowledge in your fingertips. Sekarang ni apa saja tentang apa saja yang anda ingin ketahui, semuanya berada di hujung jari anda. Maksudnya di sini ialah macam mana saudara Iwan sebutkan tadi, kebimbangan tentang belia-belia kita kepada pengaruh terhadap idealisme yang kononnya sangat ditakuti seperti sosialis, komunis dan sebagainya. Kita tidak mampu untuk menghalang itu kerana kita sebuah negara yang embrace kepada hal-hal yang terkait dengan industri, revolusi industri 4.0 umpamanya. Persoalan-persoalan yang terkait dengan Internet of Things, persoalan-persoalan yang terkait dengan inline, offline, online dan sebagainya. Itu tidak mampu untuk kita halang. Baik, tetapi bagaimana yang saya sebutkan tadi ialah kita perlu perkuatkan jati diri kita. Bagaimana kita nak perkuatkan jati diri kita ialah melalui memperkukuhkan belia-belia kita ini. Kita perlu memperkukuhkan belia-belia kita ini tentang literasi terhadap
diri mereka itu sendiri ataupun terhadap Malaysia itu sendiri. Apa itu Malaysia? Pernah tak kita tanya pada belia kita, apa itu Malaysia? Pernah tak kita tanya pada Malaysia, pada belia-belia kita ataupun bukan belia lah, kepada masyarakat Malaysia, apa bezanya antara sistem federalisme dengan demokrasi berparlimen dan juga raja perlembagaan? Di mana titik temunya? Jadi hal-hal ini yang saya sebut di awal tadi, sebelum kita nak bercakap soal keperluan kita nak berpartisipasi untuk bersosialisasi dalam sistem kita, yang paling penting sekali kita perlu memperlukan ilmu, knowledge. Dilihat negara Iran, pernah diembargo oleh kuasa-kuasa besar di dunia, disekat perekonomian mereka. Tapi kerana keilmuan intelektual yang ada di negara itu mereka mampu untuk survive, mampu untuk memandiri dan juga membangunkan negara mereka dari sudut teknologi, dari sudut kemandirian perekonomian mereka tanpa perlu bergantung pada negara luar. Demikian juga kita lihat Libya pada era Muammar Gaddafi umpamanya. Dia develop, dia membangunkan elemen-elemen keintelektualan, golongan-golongan intelektual ini yang sebenarnya memahami tentang apa itu Libya, apa itu Iran. Tengok China. Sekarang China menjadi satu kuasa adijagat yang sangat digeruni oleh United States of America. Tapi 2-30 tahun yang lalu bagaimana China itu disekat. Tapi kerana pembangunan dari sudut ilmu, pembangunan dari sudut keintelektualan, akhirnya dia dapat memandiri, dapat melangsungkan kelangsungan negara mereka. Demikian juga dalam konteks Malaysia. Sebelum apa juga tindakan yang kita nak ambil soal dasar pandang ke timur ke, dasar pandang ke barat ke, dasar pandang ke selatan ataupun ke utara. Yang paling penting sekali ialah kita perlu memahamkan golongan masyarakat kita ni, bukan golongan belia lah. Kalau belia itu dikatakan sebagai pemimpin masa depan, yang lebih penting bagi saya ialah ilmu itu sendiri. Konsep ilmu itu sendiri. Macam bagaimana kita nak, saya sebut tadi, bagaimana kita nak mengambil demokrasi ni? Adakah kita nak mengambil demokrasi ini sebagai matlamat unggul? Kalau di Britain, kalau di Barat, dalam perkembangan tamadun Eropah, demokrasi itu adalah matlamat unggul mereka. Mereka mencapai demokrasi. Kenapa? Kerana demokrasi itu datangnya daripada bawah. Tapi dalam sejarah negara kita, demokrasi bukan datang daripada bawah. Demokrasi itu diperkenalkan kepada kita. Diperkenalkan oleh Barat. Dia bukan datang daripada masyarakat bawah. Jadi dalam konteks inilah kita perlu fahamkan dulu kepada masyarakat kita tentang siapa kita. Kenal dulu diri siapa kita. Maksud di sinilah tentang negara kita sendiri. Itu yang perlu dipahamkan itu sendiri. Jadi kita perlu ada acuan jati diri kita sendiri. Dan selepas kita mempunyai satu asas yang kukuh itu, barulah kita boleh bercakap soal-soal yang lebih besar daripada itu. Tanpa ada asas yang kukuh. Orang selalu sebutkan our fundamental must be strong. Our fundamental must be strong. In order to survive, fundamental kita kena kuat. Jadi apa dia fundamental yang kena kuat? Iaitu tentang jati diri kita. Itulah satu contoh fundamental yang sangat penting dalam apa jua keadaan. Kalau kita mempunyai fundamental yang kuat, ilmu yang kuat, datang krisis ekonomi ke, COVID ke dan sebagainya, kita mampu untuk berhadapan dengan situasi-situasi yang begitu. Saudara Irwan. Terima kasih Doktor. Doktor sebut keperluan belia di luar sana, masyarakat secara umumnya untuk membina, untuk memahamkan dan juga mengenai fundamental kita, negara kita. Baik, mungkin Doktor boleh jelaskan sebab hari ini kita nak tarik belia tu, nak libatkan, nak partisipasikan belia tu dalam politik arus perdana negara kita melalui saluran politik, melalui saluran parti dan sebagainya, pilihan raya. Dan di Sabah ada 73 kerusi yang akan dipertandingkan. Saya yakin ada muka baru, muka lama, dan belia di negeri Sabah pun akan jadi antara pengundi yang terbesar dalam konteks pengundi yang akan menentukan kerajaan baru negeri Sabah. Doktor, kalau Doktor sebutkan tadi fundamental, apakah langkah yang perlu dibuat oleh belia dalam konteks belia untuk mereka memahami, menceburkan diri mereka, mempartisipasikan negeri mereka? Ada tak cara khusus atau tindakan khusus yang perlu mereka lakukan supaya meningkatkan kesedaran mereka dalam konteks politik? Baik Saudara Irwan, saya rasa kita perlu perbetulkan, itu saya sebutkan tadi, kita perlu memahami tentang siapa kita. Dalam konteks ini, kita perlu perbetulkan terlebih dahulu tentang apa itu politics.
Tadi saudara Irwan sebut tentang bagaimana nak kaitkan belia dengan parti politik, nak suruh mereka keluar mengundi. Itu hanya sebahagian daripada proses sosialisasi politik. Tidak semestinya belia kalau dia tidak menyertai parti politik, maka dia tidak berpolitik ataupun tidak berpartisipasi dalam proses sosialisasi politik. Tidak. Ada banyak dimensi-dimensi sosialisasi politik. Umpamanya belia boleh membentuk satu gerakan pemikiran belia sendiri yang tidak terkait dengan persoalan politik. Tapi sebenarnya itulah satu proses sosialisasi politik. Itu belia mempunyai platform dia sendiri. Contoh macam begini. Macam yang saudara Irwan anjurkan ini. Inilah satu platform yang melambangkan salah satu contoh sosialisasi politik. Kita membuka ruang pada beliau untuk berpartisipasi. Jadi sosialisasi politik ataupun politik itu tidak hanya tentang persoalan parti politik. Kalau beliau mampu untuk misalnya menulis, menyuarakan pandangan mereka dalam akhbar, melahirkan gerakan-gerakan ataupun organisasi-organisasi tertentu dalam bentuk belia itu sendiri, itu juga salah satu bentuk sosialisasi politik ataupun sumbangan belia dalam konteks bernegara dan juga bermasyarakat dalam konteks negara kita ini. Jadi untuk kita mengajak belia untuk bersosialisasi politik, dia tidak semestinya dalam konteks parti politik. Dia ada banyak platform, banyak ruang. Yang paling penting adalah sistem itu dia harus memberi ruang kepada belia, kepada masyarakat secara umumnya untuk turut serta di dalam proses politik itu. Tidak semestinya melalui parti politik. Banyak platform ataupun ruang-ruang lain yang juga sebenarnya adalah sosialisasi politik masyarakat dalam konteks sistem itu. Jadi saya fikir dalam konteks sekarang ini dengan adanya Facebook, dengan adanya Instagram, dengan adanya Twitter, dengan adanya ruang maya ini yang boleh dicapai. Saya fikir dalam konteks di Malaysia ini ruang maya ini boleh dicapai more than 75% masyarakat Malaysia telah mencapai ruang maya. Ini juga boleh dijadikan sebagai satu ruang untuk golongan belia bersosialisasi ataupun menyumbang pandangan mereka, memberikan buah fikiran mereka kepada negara, kepada masyarakat, ataupun di peringkat yang paling asas itu kampung ataupun desa ataupun keluarga dia. Jadi di sini berbalik persoalan saudara tadi, perlu kita perbetulkan dulu pahaman kita tentang politik itu. Politik tidak semestinya tentang parti politik. Politik tidak semestinya tentang kuasa. Jadi kita perlu perbetulkan. Politik is a way of how to manage our country. Politik adalah satu persoalan tentang bagaimana kita nak mengurus negara kita. Kalau kita mentakrifkan politik dengan persoalan kuasa, ini yang timbul banyak konflik. Ini yang timbul banyak tikam-menikam, backstabbing, cantas-mencantas. Kerana dilihat politik itu sebagai persoalan kuasa semata-mata. Yes, politik partly is about power, tapi is more than power. Dalam konteks yang lebih luas, politik itu lebih daripada kuasa. Dia merujuk kepada bagaimana kita memposisikan diri kita dalam sistem kita itu. Terima kasih Doktor. Satu hujahan pandangan yang sangat menarik yang menjelaskan kepada belia di luar sana bahawa sosialisasi polisi bukannya berkait dengan pilihan raya semata-mata, dan dalam konteks itu dia adalah dalam konteks lebih besar dia adalah bagaimana kita menguruskan kerajaan. Doktor, kita nak pick up soalan-soalan daripada penonton. Saya nak pick up satu soalan daripada Zamrin. Kalau kita boleh bacakan, undi 18 nampak hebat. Persoalannya, bagaimana strategi kerajaan untuk memastikan mereka yang berumur 18 tahun ini matang dalam politik? Saya kira dalam konteks membuat pilihan yang tepat. Doktor, silakan. Membuat pilihan yang tepat ini dia tidak dalam kita bercakap tentang persoalan memilih, dia tidak ada tepat ataupun tidak. Dia bergantung kepada pertimbangan ilmu kita. Misalnya saudara Irwan, mungkin saudara Irwan nak pilih parti X, parti B ataupun parti C, itu bergantung kepada tahap keilmuan ataupun persepsi saudara Irwan terhadap A, B, or C ataupun pilihan-pilihan itu. So dalam proses politik, dia tidak ada istilah tepat ataupun betul ataupun salah. Dia bergantung kepada mungkin parti X ni sangat sesuai dengan idealisme saudara Irwan. Maka saudara Irwan memilih parti X umpamanya. Ataupun saudara Irwan rasakan bahawa organisasi B ini sangat selaras dengan pemikiran saudara tentang persoalan bagaimana nak mengurus negara. Jadi di situlah kematangannya. Itu kematangan bagaimana kita nak memilih apa yang ada di depan kita itu berasaskan kepada keilmuan kita. Mungkin juga A, B, C dan D itu langsung tidak cocok dengan pemikiran kita kerana dia tidak sealiran dengan kita. Itu juga
salah satu bentuk kematangan. Kerana kita diberi ruang untuk memilih. Mungkin ada yang dihidangkan kepada kita, satu pun tidak sesuai dengan kita. Kerana tidak sesuai dengan pemikiran kita. Maka kita boleh mewujudkan aliran kita sendiri. Itu juga satu bentuk kematangan. Jadi dia tidak ada satu hal yang terkait dengan strategi kerajaan ataupun strategi parti-parti tertentu. Tidak. Bagi kerajaan ataupun parti-parti politik ini, mereka ada satu bentuk produk. Kalau kita analogikan sedemikian rupa, dan bagaimana mereka nak memasak produk itu, mereka haruslah menyesuaikan dengan keilmuan ataupun mereka memahami tahap pemikiran beliau lah, kalau konteks ini beliau yang ada di hadapan mereka. Jadi saya fikir beliau yang berumur 18 tahun itu dengan keterdedahan pada ilmu, dengan pendidikan telah mereka lalui, seharusnya mereka mampu untuk berfikir secara rasional, dan di situlah kematangannya. Bukan soal pilih A ada melambangkan kematangan, kalau pilih C tidak melambangkan kematangan. Saya rasa itu tidak tepat dalam konteks ini. Baik Doktor, terima kasih. Kita nak teruskan dengan soalan pendengar yang kedua Doktor. Saya nak ambil soalan daripada Hisham Haji Basabah. Assalamualaikum Dr. Zaini dan saudara moderator. Waalaikumsalam. Adakah sistem politik yang berasaskan perkauman yang diamalkan oleh negara kita tidak memperkukuh etos negara bangsa Malaysia? Kerana fundamental pembinaan negara bangsa nampak tidak kukuh dengan menggunakan model akomodasi. Silakan Doktor. Ya, ini soalan daripada saudara Hisham. Ya. Baik, kalau kita lihat negara kita lah. Pertama, bentuk negara kita negara persekutuan, iaitu kita dipisahkan. Perlis ada sempadan dia, Kedah ada dia punya sempadan, ada budayanya sendiri, Kelantan ada budayanya sendiri, Sabah ada budayanya sendiri, ada sempadannya sendiri. Saudara Irwan misalnya, daripada mana saudara Irwan? Saudara Irwan, asal mana? Saya campur. Dilahirkan di Kuala Lumpur, dibesarkan di Kelantan, sekolah di Melaka, belajar di Kuala Lumpur. Mana you are no borders. You not belong to any of this state kan. Jadi betul. Jadi kalau kita lihat, begitu, negara kita juga terdiri pada pelbagai etnik. Okey. Jadi kita tidak boleh kata bahawa maka yang diasaskan pada etos itu tidak akan membawa kepada sumbangan kepada mewujud sebuah negara bangsa. Sebab fakta sosialnya ialah negara kita memang diasaskan kepada kepelbagaian etnik. Kita tidak boleh menghapuskan sentimen. Contohnya lah kalau saudara nak tiba-tiba kerajaan buat dasar, cencaluk diharamkan. How do the orang-orang Melaka akan respon pada reaksi itu? Kenapa? Sudah tentu mereka akan marah. Definitely. Sebab itu adalah identiti mereka. Identiti makanannya. Contoh. Kalau you nak hapuskan ambuyat di Sabah umpamanya, sudah tentu you akan mendapat reaksi yang sangat tajam daripada masyarakat di Sabah umpamanya. Jadi kepelbagaian ini, keetnikan ini sesuatu yang dipanggil sebagai fakta sosial. Buat sama ada kita setuju ataupun kita suka ataupun tidak suka, fakta sosialnya adalah masyarakat ialah masyarakat yang terdiri daripada pelbagai etnik. Negeri yang ada yang membentuk persekutuan Malaysia ini pun daripada kepelbagaian. Yang wujud dalam satu bentuk kerjasama, kan? Jadi kita tidak boleh nak menafikan kepelbagaian ini. Jadi dalam konteks itu, dalam konteks fakta yang kita ada, kita harus membuat satu bentuk pendekatan untuk bagaimana kita nak meraihkan kepelbagaian ini. Jadi salah satu pendekatan yang sangat praktikal dalam konteks meraihkan kepelbagaian ini adalah apa yang dipanggil sebagai integrasi. Integrasi, kita menghormati apa yang ada. Dalam Al-Quran pun disebut. Dijadikan kamu ni pada pelbagai kaum. Maka kenal mengenal antara satu sama lain. Proses kenal mengenal inilah yang dipanggil sebagai integrasi. Proses kenal mengenal inilah yang dipanggil sebagai menghormati. Proses kenal mengenal inilah yang dipanggil sebagai meraihkan kepelbagaian itu. Jadi saya fikir kalau kita nak menghapuskan kecinaan, nak menghapuskan kemelayuan, nak menghapuskan keibanan, kadazan, suluk, bajau dan sebagainya, dia akan menimbulkan satu reaksi balas yang negatif. Sebab itulah fakta sosial. Mahu tidak mahu, kita harus mengurus negara ini dalam bentuk kepelbagaian itu. Itu respon saya lah.
Okey. Terima kasih. Doktor, mungkin untuk soalan moderator yang terakhir daripada saya, mungkin kalau ada pendengar-pendengar luar sana, kalau ada soalan boleh. Doktor, kerajaan telah menggubal Akta AUKU di mana mahasiswa boleh terlibat aktif dalam politik arus perdana. Apakah tindakan seterusnya kerajaan supaya literasi politik yang doktor sebutkan tadi, kita dapat literasi politik matang, dapat dipeningkatkan dalam kalangan belia massa secara total? Baik, kalau kita sebut mahasiswa, dia sangat dekat dengan apa? Dengan keilmuan. Jadi kita harus meraihkan keilmuan. Dengan hanya cara meraihkan keilmuan, barulah kita akan dapat melihat apa yang dipanggil sebagai talent ataupun aset-aset yang kita ada. Kalau kita tidak meraihkan kepelbagaian ilmuwan yang ada pada masa, pada belia, kita akan miss the boat. Kita tidak akan dapat melihat apakah aset-aset yang kita ada. Dengan cara, misalnya contohnya, apabila kerajaan readjust balik, membuat pindaan balik pada AUKU dengan membenarkan mahasiswa terlibat secara langsunglah dalam konteks politik, sekurang-kurangnya kerajaan telah membuka ruang untuk melihat ada aset-aset tertentu pada negara yang lahir daripada mahasiswa ini, kerana mahasiswa sangat dekat dengan ilmu. Demikian juga dengan belia. Kelompok belia ni mungkin mempunyai pemikiran yang kadang-kadang tidak mampu dicapai oleh kelompok yang senior. Sebab itu kita lihat dalam konteks pengurusan Islam lah. Nabi Muhammad SAW juga pernah dalam satu majlis berkenaan dengan persoalan hukum hakam ni, dia melantik seorang sahabat yang masih lagi muda dalam majlis membuat keputusan itu. Nampak? Maknanya yang apakah implisit daripada situ adalah perlu adanya ruang-ruang, perlu diberikan pentas ataupun diwujudkan platform untuk kita meraihkan pelbagai kelompok dalam masyarakat. Dengan cara itu kita akan dapat melihat apakah aset-aset yang ada pada negara. Barulah kita tidak miss the boat. Kalau kita menutup ruang-ruang ini, maka akhirnya terjadilah apa yang dikatakan sebagai the brain drain. Sebab itu kita lihat ramai orang berhijrah ke tempat-tempat lain, akhirnya kita mengalami masalah kekurangan talent dan kita pun terpaksalah membuat dasar-dasar baru untuk memanggil balik brain-brain yang ada di luar sana, dan ini melibatkan kos yang besar juga. Jadi dengan cara kita membuka ruang ini, dengan memberi platform ini yang berasaskan pada ilmu begini, maka akhirnya kita dapat melihat, dapat mencukit apakah potensi-potensi yang ada dalam konteks khususnya belia yang ada di negara kita ini. Terima kasih Doktor. Doktor, kita nak pick up satu soalan daripada penonton. Daripada Anwar Nazir. Salam Doktor, boleh kita jadi se-ekstrim Indonesia dalam pembentukan satu bangsa, iaitu Ika Tunggal Ika lah, atau modul yang ada sekarang pada Malaysia sebenarnya sudah molek, tetapi hanya dieksploitasi oleh pihak-pihak yang nakal? Silakan Doktor. Saya sudah sebut tadi persoalan primordial sentiment. Even Indonesia pun mereka masih lagi berhadapan. Contohnya, setiap kali nak pilihan raya Presiden Indonesia akan timbul soal Jawa versus the rest. Kalau disebut Presiden hanya orang daripada kelompok Jawa saja. Kan itu sentimen juga, walaupun dia berbangga dengan Bhinneka Tunggal Ikalnya itu, satu bangsa, satu Indonesia. Tapi persoalan sentimen itu masih wujud. Misalnya, sentimen orang Batak terhadap orang Madura, sentimen kelompok Aceh terhadap kelompok Jakarta umpamanya. Jadi sentimen ini tidak boleh kita hapuskan sama sekali. Jadi saya fikir tengok misalnya apa peristiwa yang pernah berlaku pada Indonesia pada tahun 1997, walaupun dia kata satu bangsa, tapi akhirnya ada konflik-konflik yang lahir undercurrent di bawah itu. Konflik yang pernah berlaku di Pontianak, yang pernah berlaku. Jadi saya fikir yang paling penting adalah proses integrasi. Integrasi itu maksudnya kita meraihkan kepelbagaian itu dalam bentuk kita menghormati perbezaan yang ada. Jadi saya fikir setakat inilah model yang ada pada Malaysia ni adalah baik, adalah sesuai, sangat praktikal untuk mengurus kepelbagaian masyarakat kita. Tetapi dalam masa yang sama, masyarakat terkeliru dengan hujah-hujah parti politik sekononnya, kehapusan hak Melayu, kehapusan hak Cina nak menguasai Melayu dan sebagainya. Ini adalah mainan elit-elit politik yang sebenarnya bersifat seasonal. Bila time pilihan raya, bila waktu
nak mendapatkan kuasa, timbullah perkara-perkara begini. Bila selepas pilihan raya tak timbul pula soal-soal begini. Jadi sebab tu saya sebut tadi, masyarakat belia umpamanya harus berasaskan kepada ilmu tu tadi. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang siapa kita. Maksud di sini dia tentang negara kita ini, tentang masyarakat kita ini. Barulah kita tidak akan terjerumus dalam apa yang disebut sebagai the false consciousness, kesedaran palsu tu. Terikut-ikut dengan mainan parti-parti politik yang kadang-kadang mengelirukan masyarakat. Jadi jangan kelirukan masyarakat. Masyarakat yang harus mengelirukan parti politik. Bagaimana nak mengelirukan itu? Ialah dengan cara ilmu itu tadi. Hanya dengan bentuk ilmu saja, kita boleh mandiri, kita boleh matang, kita boleh rasional. Baik, saya suka ayat yang doktor berikan tadi. Bagaimana masyarakat sepatutnya mengelirukan orang politik ni, parti politik ni, daripada mereka, sebab apa yang mereka buat sekarang ni adalah mereka membina naratif tertentu kerana demi untuk mengeksploitasikan undi-undi daripada pihak tertentu. Itu naratif yang very seasonal. Bila masuk pilihan raya, inilah dia. Begitu juga saya kira dalam konteks Sabah yang Sarawak yang akan menghadapi pilihan raya negeri. Ya, Saudara Irwan, kita ada seorang tokoh, seorang ilmuwan lah di negara kita ini, seorang pemikir lah, Allahyarham Profesor Syed Husin Alatas. Dia menyebut tentang persoalan the captive mind, minda yang tertawan. Jadi kita ni jangan tertawan dengan pemikiran parti politik. Parti politik yang ada di negara kita ni, walaupun mereka ada pelbagai ideologinya, matlamat mereka satu, iaitu untuk mendapatkan kuasa. Jadi kita sebagai masyarakat, kita jangan tertawan dengan naratif-naratif ini. Kerana naratif-naratif ini bukanlah naratif-naratif yang bertujuan untuk membangunkan masyarakat. Naratif-naratif ini hanyalah bersifat untuk mendapatkan kuasa, untuk mendapatkan sokongan. So how do they go with this type of narrative is by dengan mewujudkan apa yang dipanggil sebagai trait-trait tertentu, kekeliruan tertentu, mewujudkan konstruktif tertentu yang akhirnya kita masyarakat yang sepatutnya sudah pun matang dan rasional ini, sepatutnya sudah pun berilmu ni, sudah pun terdedah dengan pelbagai pemikiran sebagainya, harus kita tidak terkeliru dengan parti politik. Jadi kita perlu keluar daripada persoalan captive mind, minda yang tertawan ni. Jangan biar orang menawan kita. Jadi bagaimana cara kita nak keluar daripada minda tertawan ini? Melalui ilmu. Doktor, nak keluar daripada captive mind yang disebutkan oleh Allahyarham Tan Sri Syed Husin Alatas. Baik doktor. Pada pandangan akademik, seorang academician daripada seorang academician, doktor sendiri seorang academician. Kami daripada kumpulan pelaksana, kumpulan The First Liner, Kementerian Belia dan Sukan, Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan, khususnya dalam konteks latihan, kami memberi pendedahan latihan. Mungkin doktor ada saranan khusus kepada kami bagaimana mendekati belia dalam konteks menyebarluaskan dan juga memberi kefahaman tentang sosialisasi politik. Doktor? Balik. Cuba unmute. Doktor cuba unmute speaker. Unmute. Mikrofon. Halo. Okey, silakan doktor. Ya, saya tak dapat soalan tadi. Okey, saya ulang balik. Dalam konteks daripada pandangan doktor sebagai academician, kami adalah kumpulan First Liner, Kementerian Belia dan Sukan, Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan khususnya yang menyediakan latihan kepada belia di luar sana. Dan dalam konteks sosialisasi politik ini, mungkin doktor ada saranan khusus kepada kami bagaimana kita nak menterjemahkan sosialisasi politik ini supaya dia dilihat luas dan dilihat sejagat dalam konteks yang sebenar. Silakan doktor. Saya hanya ada satu saranan yang ringkas, tapi walaupun ringkas tapi tidak mudahlah untuk dilaksanakan. Dia perlukan satu longitudinal proses lah. Bila kita satu saja bagi saya adalah saranan ialah bila kita menyebut soal sosialisasi politik, kita jangan hanya confine dengan persoalan parti politik. Jangan hanya terhimpit dengan hanya persoalan pilihan raya.
Jangan hanya terhimpit dengan persoalan bagaimana nak jadi wakil rakyat. Jangan hanya terhimpit dengan persoalan bagaimana kita nak mengekalkan parti-parti tertentu sebagai pemerintah umpamanya. Sosialisasi politik adalah satu proses internalisasi berkenaan dengan kenegaraan dan kemasyarakatan kita. It's actually beyond party politics. Dia melangkaui batas yang terkait dengan persoalan pilihan raya. Dia beyond melangkaui batas-batas yang terkait dengan mana-mana aktor politik umpamanya. Jadi itu saranan saya pada saudara Ikhwan dan juga organisasi Kementerian Belia dan Sukan. Jangan hanya tercakup kepada persoalan naratif-naratif sempit yang mempunyai agenda-agenda yang tertentu saja. Dia mestilah beyond itu. Dia mestilah satu hal yang terkait dengan persoalan kenegaraan kita. Persoalan kenegaraan bukan hanya tentang parti politik. Parti politik ini daripada ada kepada tiada, daripada tiada kepada ada. Cuba saudara lihat. Dulu UMNO, sekarang Pakatan Harapan, lepas Pakatan Harapan balik kepada UMNO balik. Jadi jangan tertawan dengan persoalan aktor politik ini. Jadi kita harus create satu masyarakat melalui proses sosialisasi politik yang mampu untuk melahirkan keintelektualan kepada negara kita. Yang seterusnya Doktor boleh Doktor bagi Doktor boleh bagaimana pula saranan Doktor kepada belia di luar sana supaya mereka dapat membetulkan tanggapan mereka dan juga meningkatkan semangat mereka untuk partisipasi diri mereka dalam konteks sosialisasi politik. Ya, untuk belia juga saya punya satu pesanan yang ringkas juga, macam mana pesanan saya pada Irwan dan organisasi Kementerian Belia lah. Iaitu perkukuhkan ilmu anda. Hanya dengan ilmu saja anda dapat mengetahui siapa diri anda, siapa masyarakat anda dan siapakah negara anda. Itu saranan saya. Terima kasih Doktor di atas ruang waktu. Terima kasih kepada Dr. Zaini Osman daripada Universiti Malaysia Sabah. Pensyarah kanan politik dan hubungan antarabangsa Universiti Malaysia Sabah. Dan kepada pendengar-pendengar, terima kasih di atas soalan-soalan, respon yang anda berikan dan jawapan-jawapan soalan kenegaraan yang saya berikan tadi. InsyaAllah kita akan PM tepi dan insyaAllah kita akan bertemu lagi di lain waktu. Saya minta rakan-rakan pendengar-pendengar yang lain untuk mungkin kalau ada penilaian yang kita akan letakkan di bawah komen itu nanti, nilaikan kalau ada peningkatan dan juga penambahbaikan yang kami boleh buat. InsyaAllah Doktor kita akan bertemu lagi di lain waktu. Kita mengharapkan Doktor sekiranya balik ke Semenanjung, kita akan bersama-sama di studio kami ini bincang lebih lanjut. Kluster kenegaraan sangat memerlukan pandangan akademia macam Doktor ni. Terima kasih Doktor. InsyaAllah. Sama-sama. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga bertemu kembali. Assalamualaikum. InsyaAllah.